Baik, Assalamualaikum dan apa khabar? So hari ini kita ada di salah satu tempat di arah Damansara. Kat belakang kita tu ada satu kapal angkasa yang baru saja mendarat di pasaran Malaysia, Hyundai Staria. Jom ikut saya apa yang ada pada bas ke MPV ke besar gedabak ni, kita pun tak tahu apa. Tapi memang senang cerita, benda ni memang besar gila. Jom ikut saya. Nampak cantik bukan? Lampu parametrik pixel yang datang. Ini merupakan ruang dalaman bagi Hyundai Staria MPV yang boleh dikatakan salah satu daripada kapal angkasa yang baru mendarat di Malaysia. Untuk bahagian depan tu, kita ada skrin digital untuk pemandu. Okey, dan di bahagian tengah ini merupakan skrin infotainment bersaiz 8 inci. Dan kat mana 12 gear dia tak ada 12 gear langsung. Anda kena tekan kat bahagian button kat tengah tu. So senang cerita, ini merupakan sistem shift by wire lah. So tak ada tombol gear yang fizikal. Semua shift pakai wire saja. So dia membebaskan lagi banyak ruang kat bahagian tengah ni. Dan boleh tengok sendirilah. So secara praktikalnya, pemandu dan penumpang boleh tukar sama sendiri. Tak payahlah nak keluar kan. Ni ruang bahagian tempat duduk kedua. Dan boleh tengok sendirilah. Okay, macam mana besarnya ruang dalam tempat duduk baris kedua Hyundai Staria ni. Dekat sini dia ada satu mode dipanggil sebagai relaxation mode. Dengan satu butang ni saja anda boleh baring baringkan kerusi ni sampai 120 degree. So tak perlu dah nak sentuh button sangat. Satu button saja boleh terus baring dengan selesa. Okey. Lepas tu dekat bahagian tengah ni, ini merupakan konsol yang boleh katakan agak besar lah juga. Okey. Cantik ada perkataan Staria kat depan tu. Dan ini digunakan untuk memaksimumkan ruang bahagian kedua ni. Okey. So boleh kerusi depan ni boleh ke depan atau ke belakang. Kita tadi kat tempat duduk baris kedua, tengok rakan kita Eriwan kat baris ketiga. Kau tengok luas tu. Betapa luas dia tu. Rasa macam dipinggirkan kat belakang kan. Dan korang tengoklah sendiri macam mana dia punya rekaan tingkap dia tu. Dia tahan besar sikit. So taklah rasa macam terperangkap. Ruang yang sempit apa kan. Ni memang luas betul. Tingkap tepi ni macam mana nak buka, dia bukan dia slide down ke bawah dia tarik. So manual. So dia tak ada auto, tapi dia ada lock dekat sini. Kita boleh tarik dan tolak balik. Ya. Macam zaman van high ace, van vanit dulu. Macam tu lah tingkap dia. Kita tarik. Sekarang kita dah adjust kerusi tempat duduk kedua ni. Dah maximise lah ruang antara yang depan dengan yang tengah. So boleh nampak sendirilah bagaimana ruang antara tempat duduk depan dan baris kedua ni. Dan macam driver kita cakap, dia ada sedikit problem nak tengok meter tu. Tapi kalau ikut daripada tempat duduk penumpang, kita boleh nampak lah berapa kelajuan. So sangat penting kepada orang VIP nak tahu kita berapa laju nak pergi. So senang sampai kat tempat event ke apa, senang kita boleh bajet masa. Tapi driver kena bawa laju-laju.
Terima kasih kepada rakan saya Irwan. So sekarang ni kita dalam test drive ringkas Hyundai Staria. So daripada tempat duduk pemandu, macam saya cakap tadi lah, kita boleh nampak dengan jelas sebab dia punya paparan tingkap dan juga bukaan tingkap bahagian sisi ni memang cukup besar. Dan memang rasa macam bawa sebuah bas mini lah, yang besar itu. Dan untuk pemanduan dalam bandar, saya boleh cakap agak ni, kuasa dia agak memadai. Tak nak kata ada power ke apa. Kalau kita ikutkan, bila dah ada atas jalan raya ni, boleh nampaklah segala-gala benda kecil. Sebab kita dalam kereta yang besar, dia dah lebih kurang sama saiz macam Defender pun ada. Kita tengok betapa power dia boleh pergi. So dalam kereta ni kita ada lebih kurang 5-6 orang. Tengoklah sendiri power dia. Alright. So ini adalah impresi awal pemanduan untuk Hyundai Staria. Jadi kalau ada masa yang lebih, kita akan kongsi dengan lebih lanjut apa yang best dan tak best pasal bas mini ni. Alright, jadi dekat depan kita ni, ini merupakan sebuah kapal angkasa Hyundai Staria. So secara basicnya ia menggantikan model Hyundai Starex yang sebelum ini menggunakan pacuan roda belakang. Hyundai Staria kini menggunakan pacuan roda depan sahaja. Dan untuk pasaran Malaysia, versi yang dibawa adalah versi Staria Premium dengan 7 tempat duduk. Dari segi dimensi anda boleh lihat sendiri lah betapa besar gerabaknya model Staria ni. Kalau ikut kita baca spesifikasi dia, panjang dia adalah sekitar 52-53 mm, tinggi lebar 1997 mm dan tinggi 1990 mm. Dan jarak antara roda pula adalah sepanjang 3273 mm. Boleh dikatakan lebih besar lah senang cerita kalau kita bandingkan dengan model Starex yang terdahulu. Dan di bahagian depan kita boleh tengok sendirilah bagaimana rekaan grill yang boleh tekan besar ni, dan unit lampu dekat bahagian bawah ni. Kalau ikutkan, ini merupakan unit lampu utama berserta dengan lampu high beam. Dekat bahagian atas itu merupakan lampu membelok. Dekat atas ni pula ini merangkap dua benda. Lampu position dan juga lampu DRL. So bergantung kepada lampu yang anda nyalakan, dia akan ikutlah menyala lah yang mana-mana dia suka kan. So dekat bahagian belakang ini merupakan didatangkan rekaan yang kita panggil sebagai parametric pixel. Rekaan lampu yang berpetak-petak ni. Kalau ikutkan kita tengok pada model Ioniq, dan untuk Hyundai Staria ni boleh dikatakan tinggi daripada atas sampai bawah. Tapi sebenarnya unit lampu yang menyala, yang fungsi sepenuhnya hanyalah di bahagian tengah ini. Bahagian atas tu sebagai hiasan. Korang tengoklah macam mana ruang dalaman. Bukan ruang dalaman, ini ruang kargo bahagian Staria ni. Dia tak dekat sini, dekat bawah ni. Ya. Kalau ikut pada presentation yang dipersembahkan sebentar tadi, untuk bahagian ruang belakang ni, dia punya maksimum kapasiti adalah sebesar 117 liter. Apabila tempat duduk ni, dia punya kedudukan dah di maksimum habis ke belakang. Tapi bila kita kedepankan sikit, so ruang belakang dia boleh dapat sekitar 431 liter. Dan kalau nak yang lagi luas, versi sehingga 2 atau 3 orang saja yang boleh duduk, ruang dalaman adalah sebesar kira-kira 5,000 liter, brother. Besar weh. Dan korang tengok sendiri, ini bukannya pintu, ini sebenarnya bumbung awning dah ni. Dari segi spesifikasi pula, dia membawakan enjin 2.2 liter CRDI, di mana ia menghasilkan 177 PS dan 431 Nm. Sistem transmisi pula adalah daripada jenis automatic 8 nisbah kelajuan yang memacu roda hadapan sahaja. Macam saya cakap tadi, kalau dulu Starex pacuan roda belakang, Staria kini pacuan roda depan sahaja. Tadi kita dah tengok bahagian luar, so kita tengok bahagian dalam pula. Alright. Okay, so dekat bahagian dalam ni, dia membawakan satu tema, iaitu inside out.
So dia punya tema dia tu, okey, bukaan tingkap tu memang besar habislah. So penumpang taklah terasa terperangkap ataupun lemas di dalam MPV yang boleh tahan besar gedabak kat ni. So di bahagian tengah ni pula, dia datang dengan skrin infotainment bersaiz 8 inci. Kalau ikut dekat spesifikasi luar lagi besar, tapi untuk pasaran Malaysia inilah yang ditawarkan, skrin 8 inci. So untuk bahagian pemandu pula datangkan dengan skrin digital yang duduk tegak kat depan tu. Di bahagian ini pula, ini merupakan tombol tak ada tombol gear pun. Dia datang dengan punat penukaran gear, di mana sistem transmisi automatik ni dia menggunakan teknologi shift by wire. So tak ada tombol gear. So dia dah membebaskan ruang yang ada kat bahagian tengah ni. Dan macam biasalah, ada kelengkapan untuk slot pengecasan nirwaya. Dekat sini ada kawalan iklim dan sebagainya. Bahagian bawah kita ada USB slot pengecasan. Dan yang paling penting, jap sebelum terlupa, ada tempat pemegang cawan yang boleh disembunyikan. Bahagian tengah ini pula, ini konsol tengah yang boleh tahan agak besar lah juga ni. Dan saya suka kemasan dia. Ada Staria dekat sini. Dan dia punya lampu ambient ni boleh tahan premium lah. Dia taklah macam jenis tangkap muat, pasang macam tu terus ni. Dia tak. Dia macam disembunyikan dengan baik dekat bahagian ni. So kalau malam nampak lagi lawa lah. Dan korang tengok sendiri betapa besarnya ruang kat bahagian tengah ni. Tempat letak cawan. Dia ada tempat dalam jugalah. Boleh letak macam-macam kan. So kalau tak nak guna, letak saja, tutup saja. Lawa lah. Dari segi keselamatan, Hyundai Staria datang dengan kelengkapan seperti 6 beg udara serta ciri keselamatan termaju seperti bantuan pengelakkan pelanggaran hadapan, ada bantuan pengekalan laluan dan juga bantuan mengikuti laluan. Bantuan pengelakkan pelanggaran pada titik buta, ada amaran lintasan trafik belakang, ada smart cruise control, ada paparan keliling 360 darjah, bantuan suluhan tinggi, safe exit assist, ada driver attention warning, ada rear occupant alert ataupun amaran untuk penumpang di bahagian belakang, dan tidak ketinggalan sistem pemantauan tekanan tayar ataupun PPMS. So versi yang didatangkan untuk pasaran Malaysia adalah 7 tempat duduk, di mana tempat duduk yang baris kedua ni memang dikhaskan untuk golongan VIP ataupun VVIP ataupun triple VIP dan sebagainya. Tadi kita pernah tunjuk macam mana kita duduk kat bahagian ni. So daripada tempat duduk baris kedua tadi, kita berpindah pula ke tempat duduk baris ketiga. Kalau ikutkan, ini merupakan position yang kawan-kawan saya ambil tadi masa saya tengah drive. Tempat duduk baris kedua memang cukup ruang kepala dan juga ruang kaki. Dan di bahagian ketiga ni, kalau kita maximize lagi ruang dia, inilah jarak yang ada daripada depan sampai ke lutut. Dan apa yang saya suka, bukan setakat ruang yang luas, tempat duduk baris ketiga ni sebenarnya memang menyokong penuh bahagian bawah peha. Ini memang satu benda yang cukup-cukup penting untuk sebuah kenderaan yang digunakan untuk kegunaan jalan jauh. Dan selain daripada tempat untuk meletak barang, meletak cawan, botol dan sebagainya, dia juga ada slot pengecasan USB dan ada corong udara, corong pendingin hawa. Di baris kedua ada dekat depan tu, dan juga di baris ketiga. Dan ini dia punya cermin panorama, bumbung panorama. Bukan setakat cermin panorama je sebenarnya, tapi cermin sisi ni boleh tahan besar juga ada. So dia nak bagi satu pengalaman bagi penumpang tak rasa sempit, tak rasa terperangkap di dalam ruang bas mini ni. So dekat bahagian belakang tadi dah ada slot pengecasan. Dekat bahagian tengah ni pun ada juga 2 slot pengecasan. Dan ada juga ruang untuk meletakkan cawan. So kalau tak nak guna, boleh simpan.
Baik, sebagai sebuah kereta yang disifatkan sebagai kapal angkasa mewah ni, Hyundai Sam Darby juga menawarkan pakej penyesuaian di mana bahagian depan ni anda boleh dapatkan warna yang sebegini, ini panggil sebagai dark grey, ataupun satu lagi warna dinamakan sebagai warna gangsa. Untuk grill, perumah lampu utama, tak cukup lagi dengan tu, kemasan di bahagian sini pun tak silap saya datangkan juga. Untuk pemegang pintu atas dan juga bahagian bawah ni pun tak silap, atas je. Atas dan juga di bahagian ruang dalaman lah. So untuk penyesuaian, pakej penyesuaian yang ditawarkan oleh Hyundai Sam Darby ni, anda perlu menunggu, kalau ikut masa dia, antara 3 hingga 6 bulan untuk mendapatkan sebuah unit Hyundai Staria yang CBU diimport sepenuhnya dari Korea Selatan. Pada masa video ini dibuat, kami masih lagi tak diberitahu harga dia. Kami akan tulis di bahagian description bawah. Jadi itulah dia serba sedikit perkenaan kapal angkasa Hyundai Staria yang baru saja masuk pasaran Malaysia. Untuk mereka yang mencari sebuah kelainan, tak naklah MPV Alphard ke, Velfire ke, ataupun Hi-Ace ke, ataupun apa jua MPV besar gedabak, anda mahukan sebuah MPV ataupun saya boleh sifatkan sebagai sebuah bas mini yang lain daripada yang lain, memang selesa habis, ini antara model yang anda boleh pertimbangkan. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib, Kereta.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.